Okey semua. Hari ini masuk menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, sebelum tu intro ya. Semua ada dah ni ya. Okey, bagaimana cikgu jumpa salah satu cara bagaimana nak tentukan pi berapa-berapa dengan mudah. Okey, contohlah kebiasaannya 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah macam tu. Okey, sekarang ni uh, ini intro tak masuk lagi ya. Okey, contoh kalau lah 30 darjah. Okey, jadinya sekarang ni kalau nak tentukan pi 30 darjah nak tukar kepada bentuk pi radian, salah satu cara ialah okey, kamu kena bilang berapa agaknya 30 nak sampai kepada 180 darjah ni. Jadi contohnya di sini, okey, ini sini 30 darjah. Sini adalah 30 lagi. Ini 30 lagi. 30 lagi. 30 lagi. Nampak tak? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian ni nak sampai 180. Okey, faham tak ni? Nanti ya. Jadi 30, sini 30, sini 30, sini 30, sini 30. Dia ada 6 bahagian. Okey. Bila 6 bahagian, bermaksud ini bahagian pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya kalau bahagian pertama, kita boleh katakan 1 daripada 6 bahagian. Jadi kita kata 1/6 pi. Jadi kalau awak cara ringkas nak tukar 30 darjah adalah 1/6 pi lah. Ya, ini ada 1/6 pi. 30 darjah adalah 1/6 pi. 60 darjah adalah, nampak ni 2. Jadi 2/6 pi adalah 1/3. Nampak? 1/3 pi adalah 60 darjah. Ya. Lepas tu 2. Ini 3/6. 3/6 pi adalah 1/2 pi. Nampak? 90 darjah. 90 darjah adalah 1/2 pi. Awak boleh guna kalkulator, cek sendiri. Betul tak? Okey, 4. Jadi sini adalah 4/6 pi. 4/6 pi berapa? Maksudnya 90 tambah 30, 120 lah. Ini 5/6 pi. Ini 6. Bahagian 6 ni 6/6 pi iaitu pi lah. Ya, pi tau. Lepas tu bawah ni sama jugalah. Kamu kena buat ada 6 bahagian juga. Sebab yang 30 ni untuk 30 punya. Ni untuk 30 darjah punya. Cara ringkas. Okey, jadi kat sini 6/6. Ini 7/6 pi. 7. Ini 8/6 pi. Ini 8/6 pi bersamaan berapa? Berapa agaknya? 8/6, 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. 4/3 pi. Kamu boleh semak, betul tak dapat jawapan? Ya, 30 ni 30 lagi. Ini 30 lagi. Okay, ini seterusnya 9, 8, 9. 9/6 pi. 9/6 pi pun boleh dipermudahkan jadi berapa? 3/2 pi. Betul ke? 3, 3, 9. 2 dan 3, 6. Betul? Ni 10/6 pi boleh juga dipermudahkan. 11/6 pi. Ini 12/6 pi. 12/6 dapat 2 pi. 2 pi. Samalah. Jadi kalau kamu nampak 13/6 bermaksud sinilah. Kalau nantilah dah contoh dia kata 13/6 pi. 13/6 pi, ditambah lagi 13/6 pi. Okey? Nampak tak? Nampak tak? Semua? Boleh. Boleh ya. Jadi kamu ingat ini 30 darjah punya tahu. 30 darjah. Macam mana kamu ingat balik macam mana nak sampai ke 180? 30 darjah dia ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian. Jadi kita guna 1/6 lah di follow bahagian pi ke atas. Okey, ini untuk 30 darjah. Kalau 45 darjah pula sama jugalah keadaannya.
Okey, kalau 45 darjah pula. Berapa bahagian nak sampai ke 180? Ha? Berapa bahagian agaknya? Nampak? Ini 45 darjah. Ini 45 darjah. Ini 45 darjah. Ini 45 darjah. Berapa bahagian? Ha? Ada berapa bahagian untuk 45 darjah? 4. Pandai. Jadi, ini 1/4 pi. Ini 2/4 pi. Iaitu 1/2. Sama je. 1/2 kan? 90 darjah 1/2. Ini 3/4 pi. Ini 4/4 pi. Iaitu dapat pi. Yang ni 84, 5. 5/4 pi. 5, lepas 5, 6/4 pi. Pemudah kan? Kamu kena pemudah lah. Pemudah dapat 3/2 tak? Sama lah. Ni pun 3/2. Sama je. Yang ni 6, 7/4 pi. 7/4 pi, 8/4 pi dapat 2 pi. Jadi kalau kamu jumpa 9/4 pi, mungkin 360 tambah 45. 8, 7, 8, 9. Kalau kamu jumpa 10/4 pi, mungkin 306, bukan mungkin lah, kamu boleh agak-agak lah. Kalau per 4, dia maksudnya 45 darjah punya. Kalau kamu jumpa 8, 9, 10. 10/4 pi. Ianya adalah 360 tambah 90. Okey? Ini untuk 45 darjah. Seterusnya, kalau 60 darjah. Okey, kalau 60 darjah. Berapa 60 darjah nak sampai 180? Siapa tahu? Berapa? Sini 60. Sini 60. Sini 60. Nampak? Berapa agaknya? Nak sampai 180. Apa bahagian ada? 3. 3. Jadi 1/3 pi. 2/3 pi. Jadi kalau kamu dapat 3 tu, kamu tahulah. Dia ni adalah 60 darjah punya. 2/3 pi. 3/3 pi adalah pi. 3, 4. 4/3 pi. 5/3 pi dan 6/3 pi. Dapatlah 2 pi kat sini. 6/3 pi. Okey? Nampak? 60, 60, 60. Kalau 7/3 pi, kamu boleh agak. Ia ni adalah 360 tambah 60 darjah. Okey, nampak? Intro baru. Okey, harap faham, Okey, kita masuk tajuk kita. Dah, Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, sekejap. Tak ada. Okey, bagus. Okey, masuk yang pertama. Okey, kalkulator saya rasa semua untuk kaedah 1 dalam menentukan nilai nisbah. Kenapa nilai nisbah dipanggil? Apa dipanggil nilai nisbah? Nisbah ni maksudnya dia adalah, okey, semua ingat kan kenapa sukan pertama adalah semua positif. Semua ingat tak? Kenapa sukan pertama semua positif, sukan kedua hanya ialah sin. Yang ni tahu tak? Semua ingat Tak payah saya ulang balik tak payah Tak payah. Nak ulang tak? Cikgu ulang lah. Okey macam ni cerita ni. Dalam bulatan 1 unit. Okey, dalam bulatan 1 unit. Ada segitiga kan? Ini adalah paksi Y, ini adalah X. Okey, jadinya kamu lihat, kamu dah biasa dengan kalau so catua So catua. Kan? Jadi so catua ni maksudnya sin opposite hypotenuse adjacent kan. Okey, sekarang ni HOA ni theta ni. Okey, kalau dalam bulatan 1 unit, kamu anggap ini adalah Y. Nampak tak Y? Sebab dia guna maklumat pada paksi Y. Y, nampak? Ini dia guna maklumat pada paksi X. Okey? Ini adalah tentang bulatan 1 unit iaitu radius.
R ni adalah nilainya adalah 1. Jadi kalau biasanya kalau soalan objektif, kalau dibagi koordinat ni kamu ambil je saja nilai Y. Kalau cos kamu ambil saja nilai X. Kadang-kadang tu dalam matematik keluar soalan macam ni. Jadinya contohlah dibagi sini XY. Dibagi nilai XY. Dalam bulatan satu unit. Jadi kalau kata apakah nilai sin? Kamu ambil saja. Kalau sin ambil saja nilai Y ni. Untuk sin. Sin theta. Okay, sin theta. Kalau dia nak cos, ambil saja cos. X, nilai X ni lah. Okay. Cos. Sebab apa kamu lihat ni? Ini adalah paksi Y. Opposite ni adalah nilai Y. Ni adjacent A ni adalah nilai X. Jadi bulatan satu unit, hypotenuse ni nilai 1. Jadi ni Y bahagi 1 dapat Y. Itu ambil sin theta adalah Y. Okey, jadinya bila kamu ambil sin theta, kamu nampak tak XY ni, koordinat ni positif. X nilai positif, Y pun nilai positif. Nampak? Ini X ni positif, ini positif. Y ni pun akan dapat koordinat positif. Tapi bila berada di sukuan 2. Okey, itu sebabnya pada sukuan pertama semua positif. Semua positif. Okey, bila di sukuan 2. Sukuan 2 pula. Sukuan 2. Kamu lihat bahagian bawah ni paksi X. Okey, paksi X ni nilai apa agaknya? Koordinat apa agaknya dapat nanti? Dia dah bahagian ke negatif kan? Betul tak? Ke tak ingat langsung dah ni? Nampak tak? Ya. Ini negatif. Yang atas masih guna pakai untuk positif. Ini adalah positif. Jadi ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Itu sebab hanya sin sahaja yang positif pada sukuan 2. Kalau cos dapat negatif lah. Nampak tak dia? Cos nilai akan dapat, kalau koordinat sini, dia akan dapat koordinat ya. Nilai negatif X, positif Y. Jadi, kalau cos ambil nilai negatif X lah kan. Kalau sin, Y. Kalau tangent pun dapat negatif. Sebab positif bahagi negatif. Y positif bahagi X negatif. Dapatlah tangent nilai negatif. Jadi sukuan 2 hanyalah sin sahaja. Sin sahaja yang positif. Yang ni semua. Ini hanya sin. Okey, untuk sukuan ketiga. Sukuan ketiga kamu lihat. Sukuan 3. Okey. Ini paksi Y. Apa nilai paksi Y kamu nampak? Paksi Y nilai apa? Ni Y ni. Apa paksi Y? Nilainya adalah negatif. Sebab dia kat bawah dah. Ini bahagian X tadi. X tadi adalah negatif juga sama. Nampak? Jadinya kalaulah saya. Jadi kat sini. Negatif X. Negatif Y. Nampak? Okey. Kalau saya nak. Apakah sin? Sin theta. Sin theta nilainya negatif. Negatif lah nilainya. Kalau saya nak cos. Cos pun nilai negatif. Kalau tangent. Y per X kan. Kalau kamu biasa tua. Jadi opposite bahagi A kan. O bahagi A. Jadi negatif Y bahagi negatif X kan. Negatif bagi nilai pada paksi Y. Bahagi dengan negatif pada nilai paksi X. Dapatlah positif. Itu sebabnya pada sukuan 3 nilainya tangent adalah positif. Tangent yang positif pada sukuan ketiga. Cos pula. Untuk cos pula. Yang bahagian sukuan 4 pula. Pada sukuan 4, kamu lihat pada sukuan 4, kamu nampak nilai X. Nilai X adalah positif. Nilai Y adalah negatif. Nampak? Jadinya, kalau koordinat kat sini, X, positif X dan negatif Y. Kalau saya nak sin. Nampak ni sin. Sin negatif pada sukuan 4. Kalau saya nak cos. Cos positif.
cos positif. Kalau tangent pun dapat negatif. Sebab apa? Negatif Y bahagi positif X. Itu sebabnya suku 4 hanyalah cos yang positif. Harap ingat ya. Cara dia semua suka tengok. Tengok kamu. Tengok kamu ke tengok kartun ke ikut suka lah. Okey, sekarang ni masuk kaedah 1. Menggunakan kalkulator. Okay, menggunakan kalkulator. Okey, saya tak dapat buat video sebab tak sempat tadi ya. Okey, tengok ni. Sin negatif. Negatif ni merujuk apa? Ha? Sin negatif 215 darjah 12 minit. Negatif ni merujuk apa? Sukuan ketiga. Suku yang ketiga ya. Okay, saya tengok ya. Salah lah sayang. Sukuan 2. Negatif ni merujuk ikut arah jam. Okey? Jika kamu nampak negatif macam ni, ini merujuk putaran dia ikut arah jam. Ya? Kalau nilainya positif, lawan arah jam. Kalau negatif, ikut arah jam. Nampak? Ni negatif punya nilai. Negatif darjah punya nilai. Okey? Nampak? Faham tak? Jadinya, satu gaya lurus 180, dia putaran dia macam ni, kosong darjah, putaran dia ke sini. Okey? Nampak? Nampak tak? Boleh. Jadinya, ikut arah jam. Kalau kamu Nampak. dapat negatif, ikut arah jam. Okey? Ikut arah jam. Jadi logik lah kat sini. Sin memang positif. Itu nilainya 0.5764. Tapi cuba tekan kalkulator. Dapat tak? Sin negatif 215. Lepas tu mana satu kamu tekan? Tekan bawah pada punca yang ada koma, koma, koma. Lepas tu 12. Kamu tekan ni koma, koma, koma. Dapat cikgu. Okey, dapat. Yang lain dapat tak? Yang lain-lain okey ya? Boleh. Okey. Untuk B pula. Untuk B, secant. Secant ni kamu dah tahu dah satu per cos. Jadi kamu kena follow satu per cos. Tapi dia adalah radian. Cara nak kira dia, awak kena tekan mod 1, 2, 3, 4. Okey, awak kena tekan 4 kali dan dapatkan RAD sebelah degree tu. Tekan 2 untuk kira B ni. 4 kali dekat mod, dapatkan RAD. Tekan nombor 2. Dapat tak? Jadi lepas tu awak tekan 1 per cos negatif 4.14. Cikgu boleh ulang soalan. Okey. Tekan mod 4 kali. Dapat tak tekan mod 4 kali? 1, 2, 3, 4. Dapat. Okey, dapat 4. Nampak tak RAD? Nampak. Tekan 2. Okey, lepas tu dah dia dalam kamu dah nampak tak awak tekan 2 tu, awak akan nampak atas tu RAD, nampak R. Kamu akan nampak R kat atas tu. Okey, lepas tu cara nak kira secant. Secant ni adalah 1 per cos. Jadinya awak kena kira 1 per 1 ABC cos negatif 4.14. Dapat tak? Dapat. Okey, semua dapat ya? Okey ya? Semua dapat. Lee dapat Lee, Maggie. Maggie baru masuk. Okey tak? Bayi? Tang? Dapat. Okey, dapat ya? Okey, dapat. Contoh 6 settle. Kita pergi ke kaedah 2. Menggunakan bulatan unit. Okey, kalau kamu faham saya terang tadi, kamu boleh hubung kaitkan dengan contoh 7.
Okey, dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, cos 135. Okey, cos 135 kamu tahu ianya berada di sekuan 2. Okey, sekuan 2. Nampak sekuan 2. Lepas tu tadi saya dah terang dah kan. 45 kan. Jadi ini tentang nilai. Nilai. Jadi 45, 90, 135. Okey, 135 sini. Cos ambil apa? Cos ambil nilai X. Nampak X? Nampak? Cos akan ambil nilai X. Jadinya nilainya adalah negatif 1 per punca 2. Siapa yang tak faham soalan ni? Ha? Dia akan ambil negatif 1 per punca 2. Sebab apa? Sebab saya dah cakap tadi, kalau cos, kita akan ambil nilai X. Kalau sin, kita akan ambil nilai Y. Kalau tangent, kita ambil Y per X. Bulatan satu unit kan? Sebab hypotenuse-nya nilainya 1. Faham? Boleh. Okey, boleh Okey, cosecant. Cosecant negatif pi per 4. Okey. Kalau cosecant adalah 1%. Lepas tu negatif. Lawan arah jam ke ikut arah jam? Negatif. Ikut ke lawan? Ikut. Pandai. Ikut arah jam. Lepas tu pi per 4. Nampak 4? 4 adalah untuk 45 kan? Sebab dia 180 bagi 45 tu dapat 4. Okey, jadinya ianya adalah kat sini. Cosecant. Cosecant adalah 1%. 1%. 1%. Kena tengok pada Y lah. Betul tak pada Y? Y. Sini nampak? Lihat pada Y. Lepas tu bila kamu tengok Y 1 per 1 per 1 1 per negatif 1 punca 2. Ianya adalah negatif punca 2. Yang ni boleh faham? Faham tak? Sebab apa dapat negatif punca 2? Sebab dia tentang cosecant. Cosecant adalah 1 per sin theta. 1% kita lihat pada koordinat Y. Okey. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Settle contoh 7. Okey, seterusnya kaedah 3. Kaedah 3 tentang menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan yang sepadan. Sebelum ni kita kalau 90 darjah hari tu ianya adalah sudut apa? Sudut sepadan kan? Kalau A tambah B dapat AB. Ini 90 darjah. A tambah B dapat 90. Ini sudut sepadan. Sudut sudut apa? Nanti kejap Sudut apa hari tu? Sudut pelengkap. Ni sudut pelengkap. AB ni sudut pelengkap. Tapi yang ni adalah sudut rujukan. Apa yang dimaksudkan sudut rujukan? Sudut rujukan ni maksudnya macam ni lah. Nilai 60 darjah, sin 60 darjah akan dapat sama nilai. Kalau 120 darjah. Kamu tekan kalkulator. Sin 60 dapat sama tak 120? Sama kan? Sin. Kalau sin. Sin 60 kita akan dapat. Pastikan kamu tukar pada degree. Dia dah buat radian kan? Tukar degree balik. Kalau kamu tekan sin 60 dengan sin 120. Nilai sama, 0.866. Nampak? Itu namanya sudut rujukan. Faham? Hai, boleh ke? Boleh. Itu namanya sudut rujukan. Jadinya sekarang ni kamu lihat sudut rujukan. Okay, jadinya sekarang ni sudut rujukan dia berbentuk macam kepak lah. Sudut rujukan berada di ini sudut rujukan. Sudut rujukan. Ini sudut rujukan.
Ini sudut rujukan. Untuk sekuens 1. Sekuens 1 theta sama dengan alfa. Kalau dia 60, theta 60, alfa pun 60. Bagi sekuens ni sekuens 1. Bagi sekuens 2. Bagi sekuens 2, bagaimana kita nak dapat alfa? Contoh dia kata 120. Macam mana nak dapat alfa dia? Caranya ialah untuk dapatkan alfa, 180 darjah tolak dengan theta. Dia akan bagilah theta adalah 120. Apakah nilai alfa? Jadi 180, thetanya 120 tadilah. 180 tolak 120, dapatlah alfanya adalah 60. Okey. Okey, seterusnya kalau dah untuk sekuens 3. Sekuens 3, bagaimana kita dah dapatkan dia punya alfa? Caranya ialah theta tolak 180 darjah untuk dapatkan sekuens 3 punya alfa. Okey? Contohnya 240. Kata theta nilainya 240. Macam mana dapat alfa? Jadi 240 tolak dengan 180. Dapatlah 60. 240 tolak dengan 180. Dapatlah 60. Ini untuk sekuens 3. Sekuens 4 pula. Sekuens 4 pun cara dia ialah nak dapat alfa dia 360 tolak dengan theta. Contohlah thetanya 300. Jadi 360 tolak dengan 300 dapatlah 60. Itulah cara nak dapat alfa. Okey, sekarang ni kamu lihat, kita nak tengok nilai. Okey, contohlah untuk sekuens 1. Sekuens 1. Yang sudah cerita tadi, pasti X adalah X. Bawah X, Y kat atas ni. X positif, Y positif. Nampak tak? Jadi, X positif, Y positif. Jadi, sin theta kita akan ambil nilai Y positif. Jadi, cos theta nilainya pun positif. Tangent adalah Y per X. Cosecant. Awak kan, kalau cosecant, awak ingat je 1 per sin. Jadi, 1 per Y. Positif. Secant 1 per cos. Jadi 1 per X. Positif. Cotangent adalah terbalik daripada tangent. Kalau tangent Y per X, jadi cotangent X per Y. Positif. Ya. Sekarang kita lihat pada sekuens 2. Pada sekuens 2, Y-nya positif. X-nya, ni X bawah. Dia negatif lah. X negatif. X negatif. X-nya negatif. Jadinya automatik awak nampak, X negatif. X negatif, cos lah. Cos dengan secant negatif. Kamu lihat nampak dah ni. X negatif pada sekuens 2. Y positif. Jadi, sin pada sekuens 2 positif. Cos negatif. Tangent. Kenapa tangent negatif? Sebab Y positif bagi X negatif akan dapat negatif. Cosecant sebab sin positif. Secant sebab dia adalah cos negatif. Cotangent sebab dia melibatkan salah satu negatif. Ya. Jadi untuk sekuens 1, sebab kamu dah belajar dah cotangent, cosecant, secant. Jadi kamu kena ingatlah tambahan dia. Untuk sekuens 1, sin, cos, tangent, cosecant, secant, cotangent, semua positif. Untuk sekuens 2, kamu lihat hanya sin dengan cosecant. Cosecant, harapnya kamu dah ingat lah macam mana nak hafal kan. Sin, macam mana nak ingat sin dia punya kembar dia apa? Sin, cosecant. Sebab macam mana saya nak ingat? Saya ingat yang ujung ni, S. Ni K. Cosecant dengan secant. Tangent dengan cot. Jadinya untuk sekuens 2, sin dengan cos sajalah. Sin dengan cosecant saja yang positif. Untuk sekuens 3. 3 kamu ni. Tangent dengan, tak payah ulang lah. Tentu kamu dah faham dah. Tangent dengan cotangent.
Manakala suku 4 cos dengan secant. Okey. Boleh faham tak? Ha? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, contoh 8. Okey, diberi sin 30 darjah sama dengan 0.5. Okey, dan cos 30 darjah sama dengan 0.866. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadinya, kamu lihat berdasarkan alfa yang kamu belajar tadi, inilah kegunaan alfa. Dia bagi 150. Jadi, sudut rujukan 180 tolak 150. 180 tolak 50 dapatlah 30. Secant adalah 1 per cos. Jadi nak guna yang ini ke ataupun yang ini? Kita guna cos lah sebab 1 per cos. 1 per cos. Kemudian kamu kena ingat pula di sekuan 2. Sekuan 2 apa yang positif? Sekuan 2 hanyalah sin dengan cosecant saja yang positif. Jadinya nilai secant ni negatif lah. Jadi itu dapat negatif secant 30 adalah negatif 1 per cos 30. Dapatlah negatif 1 per 0.866 dan jawapan dia negatif 1.155. Okey. Boleh ke ni? Bayi, okey ke? Faham ke ni? Cerita terang. Lee? Maggie? Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, seterusnya secant negatif. Nak V ni secant negatif. Okey, kalau kamu ingat balik yang si terang tadi, secant negatif. Dalam soalan ni dia ajar kamu tukar kepada darjah. Harapnya semua pandai tukar. Negatif merujuk ikut arah jam. Ya, ikut arah jam. Jadi 13 per 6 pi darab dengan 180 per pi. Tapi saya nak try buat cara yang saya cakap tadi. Okey, 6. Jadi 6, kalau 6 bermaksud 30 ke? Kalau 6 bermaksud 30. 30 ya. Jadi 30 setiap satu. Sebab dia 6 bahagian. Jadi sekarang ni macam mana nak dapatkan 13? Terpulanglah mana-mana. Awak nak buat, nak convert cara ni pun boleh. Ni saya saja nak try lah. Okey, jadinya sekarang ni negatif. Negatif dia berbalik lah. Okey, 1 per 6, 2, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, 6 per 6, 7 per 6, 8 per 6, 9 per 6, 10 per 6, 11 per 6, 12 per 6, 13 per 6. 13 per 6 pi. Okey, berada di sukuan 4. Ya. Jadinya bila sukuan 4, secant adalah 1 per cos. 1 per cos sukuan 4 positif pada cos dengan secant. Jadi dapatlah 1 per cos 30. Nampak? 13 per 6 kan 30 kan sebab dia bahagi dengan 6 kan. 180 bagi 180. 180 bagi 6 dapat 3. Setiap bahagian 30. 1 per cos 30 darjah. Jadi kita ambil sajalah cos 30 darjah ni. 1 per 0.866 macam tu. Positif nilainya. Nilainya adalah positif. Nampak? Okay? Boleh ya? Boleh tak? Yang ni dia ajar kamu tukar terus. Boleh. Macam tadi saya cakap. Boleh. Okey, contoh 9. Contoh 9 pula. Yang ni soalan matematik selalu ada macam ni. Okey, diberi cos A 2 per 5 dan 270 lebih kecil pada A lebih kecil 360. Soalan selalu ada tau. Okey, jadi 270 360 ni berada di sebelah mana? Kamu lihat ini ada nilai positif. Ya, nilai positif. Kemudian 270 360. Maksudnya sukuan segitiga kat sukuan 4. Lepas tu kamu tengok cos
A 2/5. Jadi cos, ingat cos adalah apa? Cos adalah uh, uh, so dah A adjacent hypotenuse. Jadi ni kalau saya kata ini adalah X, ini adalah R. Saya suka ingat yang ni sebab awak ingat dia X, paksi X. Paksi X adalah 2. R adalah 5. Radius dia 5. Jadi nak dapat yang sebelah Y ni macam mana? Untuk dapat Y adalah 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca. 25 tolak 4 dapat punca 21. Ini adalah punca 21. Okey, soal punca 21. Lepas tu kamu lihat ini paksi Y, ini paksi X. Jadinya bawah ni Y ni positif ke negatif? Dah bawah kan? Nampak tak ni? Ini kan bahagian atas positif. Jadi automatik bawah adalah negatif. Jadi automatik lah negatif lah bawah ni. Negatif punca 21. Negatif punca 21. 21. Okey. Okey, sekarang ni dia nak tangent. Okey, dia nak tangent. Kalau tangent maksudnya Y per X. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Ini adalah radius. Jadi kalau dia nak A, tangent. Tangent A. Tangent A, Y per X. Negatif punca 21 per Y per X. Per 2. Macam tu. Kemudian kalau B. B dia nak sin A. Sin A. Jadi kalau sin Y per R. Y. Ni Y. R. X. Jadi kalau dia nak sin Y per R. Y per R. Jadi Y adalah negatif punca 21 per R. R adalah 5. Okey. Manakala kalau C. C secant. Secant A. Okey. Kalau cos adalah X per R. Kalau secant ni terbalik. R per X. Ataupun kalau nak ikut catur awak terbalik pun ikut suka awak lah. Secant A R per X. Apa R? R adalah 5. R adalah 5 per X. X adalah 2. Jadi 5 per 2. Macam tu. Okey, dan akhir sekali. Kaedah 4. Senang nak terang macam ni. Saya buat video punya lama. Susah. Okey, kaedah 4 ya. Kaedah 4 ni, saya nak tanya soalan nak contoh 9 okey ya? Okey. Respon lah sikit. Okey ya. Okey, kaedah 4 ni kamu dah belajar dalam matematik. Okey, dalam matematik segitiga istimewa. Lebih kurang macam tu lah. Segitiga ni 60 darjah, 30 darjah dengan 45 darjah. Okey, kamu lihat ya. Okey, ini segitiga sama sisi. Mesti dah 90 darjah. Bila melibatkan trigo ni mesti 90 darjah. Kalau pada sains segitiga je baru bukan 90 darjah. Kalau trigo ni mesti segitiga 90 darjah. Jadi sama sisi. Bila sama sisi, ini 45 darjah, ini pun 45 darjah. Okey. Kalau sini 1, sebab bulatan 1 unit. Okey, 1 jadi automatik lah dia punya hypotenuse dia apa? Punca 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 dapatlah 2. Okey. Jadi automatik kita tahulah. Sin 45 darjah adalah Y per R. Ini adalah paksi Y. Ini radius. Ini adalah paksi X. Jadi Y per R 1 per punca 2. Cos 45 darjah. X per R 1 per punca 2. Tangent 45 darjah. Y per X 1 bahagi 1 dapatlah 1. Okey, ini 45 darjah. Sekarang kalau segitiga sama sisi. Sama sisi ke? Tak lah. Okey, 60 darjah. 60 darjah. 60 darjah. Dalam bulatan 1 unit. Sebab dia besar kan. Ni 2. Ni 2. 2. Jadi kamu kena ingat
trigonometri mesti melibatkan 90 darjah. Potong dia. Jadi ini adalah 30, ini adalah 30. Jadi 2 bahagi 2 dapat 1. 1. Okey, jadi untuk 60 darjah ni, okey, kalau kamu tak nampak, kita asingkan. Ini 60 darjah. Ini 30 darjah. 2, 1. Jadi bahagian so, opposite. X dia apa? Y. Bahagian Y apa Y? Y. Y ni adalah 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Dapatlah punca 3. Okey? Jadi, di sini kita tahulah bila sin 60 darjah, nilai apa? Siapa tahu? Sin 60. Dah ada jawapan kat bawah dah kan? Sin 60 punca 3 bahagi 2. Ada yang tak faham? Boleh tak? Sin adalah Y per R. Cos Boleh. 60 darjah. Cos 60 darjah X per R. 1 per 2. Tangent 60 darjah adalah Y per X. Paksi Y, paksi silap. Sekejap. Ini adalah X. Ini adalah X. Ini adalah Y. Okey, kamu kena ingat selalu dah ni. Macam ni. Ni paksi X. Ni paksi Y. Okey, jadinya tangent Y per X. Jadinya Y. Punca 3. Okey. Kat bawah ada jawapan kan. Lepas tu seterusnya kalaulah dia nak sin 30 pula. Sin 30. Kamu terbaliklah dia punya segitiga tu kan. Terbalikkan segitiga ni. Ni dapat berapa tepi ni? 1, ni 2. Ini adalah punca 3. Punca 3. Jadi sekarang ini dah jadi. Ini dah jadi paksi. Kita baliklah saya ni. Patutnya kena buat macam ni. Kena buat. Ni segitiga macam ni sebab dia positif. Positif. Ini adalah 30. Ini adalah 60. 90 darjah. Manakala bawahnya adalah 30, 60 ni 2. 2 ni 60 ni 1 ni punca 3. Jadi 30 adalah sin 30 Y. Ini paksi Y. Ini paksi X. Y per R. 1 per 2. Sin 30 1 per 2. Cos 30 X per R. Punca 3 per 2. Tangent 30 adalah Y per X. 1 per punca 3. Dan kamu jangan lupa, kita ada tambahan iaitu secant, cosecant dan cotangent. Jadi macam mana nak cari secant? Awak terbalik je lah. Kalau secant. Secant adik-beradik cos. Secant adik-beradik cos. Cosecant adik-beradik sin. Jadi cosecant. Cosecant. Awak kena, cosecant adalah dia terbalik je. 2 per punca 3. Kalau secant. Secant adik-beradik ni. Terbalik je. Secant 60 darjah. 2. Dia terbalik kan? Cotangent. Cotangent 60 adalah 1 per punca 3. Terbalik. Yang ni pun samalah. Cosecant. Cosecant 30. Jadinya dapat 2. Secant. Secant 30. 2 per punca 3. Ni dengan yang ni. Tangent 30. Cotangent. Cotangent 30 dapat punca 3. Okey? Boleh? Betul tak? Boleh. Okey ya? Saya nak cakap kamu, kenapa kita perlukan bentuk set ni tau? Tak tahu lah kenapa. Nilai lebih tepat.
Kalau guna kalkulator, awak akan dapat 0.8 dan apa-apa kan? Jadi bila awak bundar, 4 angka bererti apa-apa, nilai ni akan lari. Jadi sekarang ni, itu kamu kena belajar bentuk macam ni supaya dapat nilai lagi tepat. Faham? Faham? Jadi Faham. kalau diminta kadang-kadang tu, bentuk macam ni, kena bagi bentuk macam ni lah. Jangan awak guna kalkulator pula. Okey. Okey, tengok ya. Seterusnya, contoh 10. Sekejap. Okey, contoh 10. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadinya macam biasa, gunakan alfa macam tadi. Cos 315 berada di sukuan 4. Sukuan 4 konformula positif. Sukuan 4 positif. Gunakan alfa ni, alfa sebenarnya ni. Yang kedua ni, 360 tolak 315 dapat 45. Jadi cos 45, kamu terus tengok cos 45. Oh, terus kamu buat segitiga sama kaki. Tu 45. Ni 2. Ni satu, silap. Ni satu ni punca 2. Macam tu. Kod pula. Kod 5/3. 5/3. Kalau tak nampak, boleh ni. Sebab dia nak dapat alfa kan. Kalau yang ni eloklah tukar terus. 5/3. 5/3, 60 darjah sebenarnya. 1/3. 2/3. 3/3. 4/3. 5/3. Jadi, 1, 2, 3, 4. 5 darab 60. 150. 300. 300. Nampak ni, dapat 60. Kod. Ni sukuan yang keempat. Jadi kod negatif pada sukuan keempat. Dapatlah negatif 1/punca 3. Okey, seterusnya siken. Siken negatif 480 darjah. Siken negatif merujuk ikut arah jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam. 360. 360 lepas tu 480 tolak 360. 480 tolak 360 dapat 120. Jadi tambah lagi 120 berada di sukuan 3. Jadi siken di sukuan 3 adalah negatif. Nampak negatif. Apa dapat 60. 60. Jadi siken, awak tengok siken, kalau siken masuk terbalik je lah. Kalau cos X per R, siken R per X tu dapat negatif 2. Okey? Okey, faham tak ni? Boleh tak? Habis dah, sejam je. Okey tak ni? Boleh. Boleh. Boleh eh? Jadi, saya harap kalau boleh tolonglah buat latihan. Nanti kan boleh lah. Tengah-tengah macam senang bila buat periksa tak boleh buat. Kenalah buat sikit latihan. Nak buat mana ni? Mana Boleh ni? Ni negatif. Tangent chord. Okey, apa beza? Apa beza negatif 1.2 radian dengan ni? Radian ni cosecant. Cari nilai bagi. Ni kuasa 2 ni kan kamu kuasa je lah 2. Macam hari tu. Sama kuasa je. Okey, secant. Dia suruh cari nilai kan. Guna je. Okey, B dengan C. Lepas tu dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, yang ni. Yang ni sin 330. Sin 330 bermaksud 30 dah guna yang mana? Ini semua 30 tau sebab dia ada 6. Nampak ni 30, ni 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ni semuanya tentang 330. Okey, boleh try buat A dengan B sudut sepadan. 3A dengan B dengan menggunakan nisbah 3. Ni sudut-sudut khas.
Yang ada punca yang saya cakap tadi. Buat yang mana? Buat A dengan D lah. Okey? Okey, tak faham tanya tau. Ya? Boleh tak? Okay. Okey, terima kasih. Okey lah. Habis dah. Cikgu, Habis. Ya. cikgu. Ya. Video ni cikgu post balik ke Telegram ke? Ya. Sebab nak guna Awak sebagai masuk ke? rujukan. Okey. Okey, tak faham nanti tanya. Tolong buat. Ya. Nanti kau tak buat, kau tak tahu kan? Okey? Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Cikgu, homework Thank itu you. boleh send kat Tele tak? Okey, boleh. Okey. Saya Terima send kasih, nanti. cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Okey, bye.